Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baru dan pastinya untuk waktu ini kita juga selain kita memantau dan juga meneliti prestasi kerajaan baru ini, kita juga memberi tepuan kepada apa perkembangan yang berlaku dalam negara. Ini khususnya melihat kepada perkembangan musibah banjir dan juga air pasang besar yang melanda di beberapa daerah di Sabah, dan difahamkan hari ini merupakan hari keempat mangsa-mangsa rumah roboh di Kampung Forest Sandakan yang mana tinggal di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2. Dan pastinya semua mereka masih lagi trauma dengan kejadian ombak yang membadai rumah mereka sehingga hampir 700 mangsa kini difahamkan tinggal selai sepinggang. Dan pastinya mereka tertanya-tanya apa sebenarnya nasib mereka selepas ini. Jadi untuk mendapatkan perkembangan terkini dan juga perkembangan yang lebih lanjut, kita ingin bersama dengan Radi Muslim, wartawan Awani Bono yang berada di Kampung Forest Sandakan. Assalamualaikum Radi. Waalaikumsalam, Fuzi. Radi, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, selain pada kita melihat kepada angka-angka mangsa yang masih lagi ditempatkan di pusat pemindahan, kalau boleh pada waktu ini berikan sedikit perkembangan mengenai sisi semangat ataupun apa khabar mereka mangsa-mangsa yang berada di pusat pemindahan sementara pada waktu ini. Baik, Fuzi. Sebagai makluman, ketika ini saya berada di Kampung Forest Sandakan di mana berlakunya kejadian lebih kurang 110 buah rumah yang telah roboh pada baru-baru ini akibat bencana air pasang besar. Fuzi. Dan ketika ini, setakat hari ini, jumlah rumah yang roboh masih kekal sebanyak 110 buah dan kita bersyukur pada semalam tidak ada berlaku pertambahan jumlah rumah yang roboh. Dan semalam merupakan malam terakhir yang menjangkakan air pasang berlaku besar, iaitu walaupun bacaan itu sebenarnya masih agak tinggi, iaitu 2,5 meter berbanding pada masa kejadian, iaitu 28 meter. Namun keadaan ombak pada semalam dikatakan lebih tenang dan alhamdulillah tiada rumah yang roboh. Dan begitu juga dengan jumlah mangsa. Jumlah mangsa masih terdapat penurunan sedikit, iaitu ketua isi rumah sebanyak 121 dan jumlah mangsa pula adalah sebanyak 688 orang masih kekal di Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2. Berbalik dengan persoalan tadi, saya memangnya sempat bertemu dengan mangsa-mangsa kejadian rumah roboh di Kampung Forest ini. Apa yang mereka ceritakan, memangnya mereka kebanyakannya masih bingung dan tertanya-tanya apa nasib mereka selepas ini. Kerana mereka kehilangan rumah mereka 100%, mereka tiada tempat tinggal, dan harta benda, pakaian, semua aset seperti emas mereka juga telah hilang. Begitu juga dengan tabungan mereka juga ada yang bercerita tabungan duit mereka, anak-anak mereka juga telah hilang begitu saja. Dan mereka sebenarnya masih bingung di mana mereka akan ditempatkan selepas ini. Kerana seperti kita ketahui, pada 3 Januari nanti sekolah akan dibuka. Dan selain daripada itu, apa yang membingungkan mereka berkaitan dengan di mana mereka akan ditempatkan selepas ini, Fauzi. Itu pastinya menjadi persoalan besar kerana pastinya sukar untuk mereka dibenarkan tinggal atau membina semula rumah mereka di kawasan ini kerana risikonya amat tinggi. Seperti kita ketahui, baki-baki rumah juga adalah amat berisiko dan di sini masih terdapat lebih kurang 800 lebih rumah yang masih berdiri dan berada di tebing laut dan berisiko untuk berdepan dengan dipukul ombak, Fauzi. Dan apa yang kita maklumkan saat ini, Fauzi, masyarakat-masyarakat di sini masih berharap agar mereka diberikan penjelasan berhubung penempatan baru mereka pada masa akan datang. Dan setakat ini yang kita tahu, pemimpin setempat dan juga pihak-pihak berkaitan sebenarnya telah cuba untuk mengusahakan penempatan baru kepada mangsa-mangsa ini, Fauzi. Dan setakat ini apa yang kita maklum, seperti ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong Seri, dan juga saya sempat bertemu dengan Adun Telopora, Kelvin Chong. Mereka akan mengusahakan secepat mungkin untuk mendapatkan rumah kepada mangsa-mangsa ini, khususnya di PPR, di mana di sini terdapat sebuah PPR, iaitu PPR Taman Harmoni, sebuah blok, iaitu blok A yang lebih kurang kira-kira 100 lebih ataupun hampir kepada 200 unit rumah yang masih kosong, yang terbiar sejak 6 tahun lalu. Bagaimanapun keadaan rumah berkenaan ketika ini sedang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Dan pastinya perbaikan itu mengambil masa dan namun
mereka pastinya sedang cuba untuk membaiki dan menguruskan penempatan tersebut dengan segera, dan perkembangan-perkembangan itu seterusnya pasti akan kita masukkan dalam buletin-buletin seterusnya, Fauzi. Okey, baik, terima kasih Radi. Pastinya Radi akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan insiden ataupun tragedi yang berlaku khususnya di daerah Sandakan berkaitan dengan ombak besar ataupun air pasang besar. Nanti akan diberikan perkongsian dan juga update kemaskininya khususnya di platform Awani Borneo. Tetapi untuk waktu ini berbaki lebih kurang dalam 7-8 minit akhir ini, saya nak bersama dengan Profesor Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus. Dato' Dr. Adalah Presiden Muslim Malaysia. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, kalau kita dengarkan apa yang dikongsikan oleh rakan kami Radi Muslim yang berada di Kampung Forest Sandakan, khususnya melihat kepada fenomena ataupun tragedi ombak besar ataupun air pasang besar yang melanda khususnya di daerah Sandakan, saya juga difahamkan Muslim Malaysia sudah pun menggerakkan misi bantuannya, bukan sahaja melihat kepada fenomena air pasang besar ini, juga melibatkan musibah banjir. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang kemaskini misi bantuan yang digerakkan oleh Muslim Malaysia secara khususnya, Datuk? Baik, terima kasih Fauzi. Saya mulakan dengan 1 minit mungkin tentang penerangan sedikit. Fenomena air pasang besar ini berlaku 2, 3 atau 4 kali setahun, selalunya di lokasi-lokasi tertentu. Di negara kita boleh berlaku di mana-mana kawasan pantai, tetapi terutama sekali di beberapa pantai tertentu, termasuk di Semenanjung, di pantai barat, pantai timur, dan juga di Sabah, di pantai timur Sabah terutamanya. Selalunya berlaku apabila kedudukan matahari, bulan dan bumi selari di atas satu paksi, dan disebabkan oleh perubahan tekanan graviti bulan dan bumi yang akan menyebabkan air pasang besar ini. Selalunya air pasang besar ini tidak akan mendatangkan masalah yang terlalu besar dan juga kemusnahan, melainkan adanya penempatan yang berada di kawasan yang berada di dalam laluan air yang akan melalui itu, dan juga sekiranya disertakan dengan angin yang kuat dan juga dengan musibah hujan lebat dan banjir yang berlaku serentak. Jadi ini kita dapat lihat kadang-kadang berlaku. Selalunya berlaku di hujung tahun atau di pertengahan tahun, waktu winter ataupun summer solstice. Ini adalah masa-masa dia boleh berlaku. Now, untuk misi bantuan secara spesifik, Muslim Malaysia telah pun menggerakkan pasukan-pasukan kami di seluruh negara, terutama memberi fokus kepada Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak sejak bulan lepas, sejak bulan November lagi, dan kita telah pun menggerakkan respons kecemasan banjir kita, dan khususnya di Borneo, di Sarawak dan Sabah juga kita telah gerakkan sejak minggu lepas. Cuma alhamdulillah di Sarawak terutamanya keadaan banjir sudah makin surut. Di Sabah masih ada beberapa tempat tapi tidak begitu serius buat masa ini, dan kita masih lagi memantau. Cuma kita dikejutkan 4 hari lepas dalam 22, 23 hari bulan Disember, itulah masanya pun winter solstice itu, di mana air pasang besar ini berlaku dan telah melanda kampung forest yang di daerah Sandakan. Dan waktu ini pasukan kita telah pun digerakkan. Kita sedang dalam proses menghantar bantuan, memberi bantuan seperti kit-kit kebersihan dan kemandirian diri, dan juga kit-kit ataupun set-set pelindungan diri, terutama sekali untuk wanita, dignity kits. Dan kita sedang melihat keperluan makanan dan minuman bersih, dan juga untuk jangka lebih sederhana, kita sedang melihat dari segi bantuan kesihatan mental dan psikososial. Dari segi kesihatan fizikal, kita lihat pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak kuasa di negeri Sabah telah pun mengadakan pemantauan yang baik. Buat masa ini belum terlalu perlu lagi bantuan perubatan dari pihak kami, dan untuk pencegahan misalnya. Dan akhir sekali kita sedang lihat juga kemungkinan untuk melihat keperluan untuk tempat perteduhan ataupun tempat tinggal sementara, emergency shelter, sekiranya perlu. Seperti mana wartawan Extra Wani telah sebut tadi, kita sedang menunggu tindakan kerajaan pusat dan kerajaan negeri serta agensi-agensi di bawah mereka, bagaimanakah mereka akan menempatkan semula mangsa-mangsa kampung forest ini, sama ada di GPRT ataupun di tempat-tempat lain.
sekiranya ada yang memerlukan bantuan tempat teduhan sementara yang tak dapat ditampung oleh pihak kerajaan, oleh usaha kerajaan pusat maupun negeri, mungkin Muslim Malaysia dengan pengalaman yang kami ada dalam menyediakan tempat perlindungan sementara akan juga bertindak dalam menyediakan tempat-tempat teduhan sementara ini. Tapi buat masa ini kita masih bekerjasama dan berunding dengan pihak berkuasa NADMA, pihak kerajaan negeri, kerajaan pusat dan pihak agensi-agensi keselamatan tentang apakah yang langkah-langkah seterusnya yang boleh kita lakukan. Datuk, saya ada lebih kurang daripada 3 minit sebenarnya. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang penyelarasan dan juga koordinasi misi bantuan digerakkan oleh Emergency Malaysia. Tadi disebutkan oleh Datuk, misi bantuan sebenarnya telah pun digerak di seluruh Malaysia, khususnya melibatkan musibah banjir, masa-masa banjir di Pantai Timur dan juga di Sabah dan juga Sarawak. Tetapi dengan apa yang berlaku 4 hari lepas kejadian air pasang besar ini, seolah-olah seperti yang disebutkan oleh Datuk juga, seolah luar jangka lah impaknya. Koordinasi penyelarasan misi bantuan Mercy Malaysia dan juga koordinasi penyelarasan Mercy dan juga Mercy Malaysia bersama dengan pihak berwajib seperti Kerajaan Persekutuan dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan, untuk memastikan misi bantuan itu betul-betul sampai kepada masa-masa banjir. Memandangkan perkara air pasang besar di Kampung Forest ini seperti mana Fauzi sebut tadi, merupakan satu perkara yang tidak dalam jangkaan, ya. Jadi boleh dikatakan respons yang diberikan oleh pihak berkuasa kecemasan adalah agak baik, ya, dan bertindak dalam jangka masa yang cepat, dan bantuan yang berbentuk kecemasan itu dapat diberikan dengan agak cepat. Penyelesaian juga baik antara kerajaan pusat dan negeri, pihak menteri, Jabatan Perdana Menteri sendiri telah pun turun padang, ya, dan juga pihak NADMA dan agensi-agensi kerajaan yang sepatutnya ada, semuanya ada. Cuma sekarang ni yang saya rasa masalah yang paling besar dan mungkin di masa depan boleh diselaraskan lebih baik ialah mungkin penyelesaian bersama dengan kerajaan tempatan, ya, local council dan juga kerajaan perumahan, ya, Kementerian Perumahan dan kerajaan tempatan, yang mana ini boleh membantu dari segi penempatan semula. Yang mana kita lihat sekarang ini itu masalah yang utama. Sekiranya kita hendak menempatkan semula 100 lebih mangsa yang terkesan, 100 lebih keluarga yang terkesan sahaja, itu saja sudah ada dalam 600-700 orang, ya. Dan sekiranya kita bertindak bercadang untuk menempatkan semula semua warga Kampung Forest itu, yang mana ada lagi rumah-rumah yang masih berdiri, itu lebih ramai lagi, ya, Fauzi. Jadi ini memerlukan penyelarasan dari segi komitmen dan juga tempat yang harus diidentifikasi dengan segera oleh kedua-dua pihak kerajaan pusat dan negeri. Dan ini yang akan ada cabaran sedikit, saya rasa. Dan di sinilah ada perlunya kerjasama yang mantap antara negeri dan pusat. Untuk masa depan, saya rasa ini satu pembelajaran yang baik, di mana selain daripada memberi bantuan kecemasan, pihak berkuasa yang bertindak dalam bencana, banjir dan sebagainya juga harus bersedia untuk penempatan semula mangsa-mangsa. Prof. Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi perkembangan ketiga ini, misi bantuan. InsyaAllah jika ada kesempatan di slot yang lain nanti akan kita panjangkan diskusi berkaitan dengan misi bantuan khususnya melibatkan mangsa banjir bukan saja di Sabah tetapi di seluruh Malaysia. Profesor Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Prof. Datuk adalah Presiden Muslim Malaysia yang berkongsi perkembangan ketiga ini melihat pada misi bantuan khususnya mangsa banjir yang pertama, yang keduanya tadi dikongsikan tentang misi bantuan khususnya melibatkan fenomena air pasang besar yang melanda di Kampung Forest ataupun di daerah Sandakan Sabah baru-baru ini. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini Pantau Kerajaan Baru. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.